بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kajian kita dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji dalam bab hukum jenazah. Mana habis dah cerita orang hidup ni, kita nak cara orang mati pula. Jadi orang mati ni, kematian ni ada dua. Yang pertama, hak tak mati lagi, hak nak mati. Yang kedua, perbincangan tentang orang yang mati dah, tak ada nyawa. Jadi perbincangan kita ni yang pertama ni tentang persiapan untuk orang hidup nak mati. Lepas tu barulah masuk kepada orang mati. Yang perbincangan yang pertama mengingati mati. Mati ni kena ingat. Kau tak boleh ingat mati. Ingat tak ingat pun dia mari. Baik kita beringat selalu. Kalau tak ingat dia mari terkejut, berat. Kalau ingat ni ada persiapan juga nak mati. Ketahuilah semua manusia disunatkan supaya banyak mengingati mati. Semua orang ni kena ingat mati banyak. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min zikri hadhimil lazzat." Aktsiru min zikri hazimil lazzat. Maksudnya memperbanyakkanlah mengingati perkara yang menghancurkan kelazatan. Apa dia benda yang menghilangkan lazat, menghilangkan kesukaan? Apa dia? Yang memutuskannya dengan segera, iaitu mati. Jadi yang menghilangkan kelazatan kita ni, iaitulah mati. Hadis ini riwayat Ibn Hibban dan lain-lainnya. Yang pertama, kita diminta supaya mengingati mati. Juga disunatkan supaya sentiasa bertaubat. Kalau ingat ke mati, dia nak taubat. Dia orang tak bertaubat, ada sebab galik duduk di kanan, tak biasa ingat ke mati. Biasa lambat lagi. Juga tak apa. Tak. Disunatkan juga supaya sentiasa bertaubat, menyesal daripada perbuatan yang lepas, dan istiqamah pada jalan Allah Ta'ala. Istiqamah ni mana jalan yang kita pilih ni? Jalan mengikut, nak mengenali Allah, mengenali Rasulullah, ikut perintah Allah dan Rasul ini, jalan ni jalan yang betul, yang telah kita lalui. Biarlah kita istiqamah, duduk tegak di atas dia. Itu makna istiqamah. Sama ada pemuda. Orang muda pun jangan setengah lambat lagi. Pasal dia ni tak kenal tu orang muda dah. Tikus macam. Orang dewasa atau orang tua yang telah berumur, sama ada yang sihat atau sakit. Ini kerana ajal berada dalam simpanan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ajal ni bukan duduk di tarikh, duduk tangan kita dah. Agak-agak kalau duduk tangan kita, boleh kalau kita ajak kali kena pindah dah. Mula-mula start nak tunggu anak besar. Besar dah anak, sikit lagi lah. Kebun kita orang tanah, tak ada orang lagi. Siap, budak-budak ni tak ada orang nak makan ke dia pun dah. Jadi duduk main lagi ni, main tangguh makan, tak tahu bila nak boleh tarik. Jadi kalau dia kena tarik, tak ada tangan kita. Jadi kita kena bersiap sedia selalu. Dan mati pula tidak semestinya lebih hampir kepada orang tua daripada orang muda. Tak syarat. Begitu juga orang sakit daripada orang yang sihat. Sebab ramai orang sakit, tak mati. Orang sihat, mati. Berapa ramai orang muda yang disambar maut dalam keadaan dia tenggelam dalam mimpi-mimpi mudanya. Tengok duduk semangat molek ni. Tenggelam dalam mimpi. Allah ni bahayanya. Sahabat-sahabat kita di Kuala Lumpur bagi tahu. Ada benda bahaya juga. Iaitulah penyakit anak-anak kita ni. Duk buat kerja pelik-pelik.
Ni anak-anak ngaji universiti ni. Kena tanya khabar juga kawan-kawan. Wah, ada yang sudah jadi orang-orang perempuan simpanan untuk minum arak. Anak-anak orang kampung kita kawasan kita. Tengok dia mau sebut nama. Kampung dia sebut Jawa Tiayuh dan sebagainya kampung. Orang-orang kenal. Ini masalah dia sekarang ni. Mimpi indah dia lah. Rasa dia tu. Rasa nak hidup lambat lagi, nak mati. Jadi orang muda yang tenggelam dalam mimpi-mimpi mudanya, dan berapa ramai orang tua yang telah berumur terus hidup dalam keadaan menunggu-nunggu kedatangan maut hari demi hari. Ramai juga orang tua tak ikat nak gerak dah. Nak jalan apa tak ikat apa benda nak buat tak boleh dah. Mati tak mari-mari juga. Kena kerja lagi cari makan lagi. Pagi-pagi cari nasi bungkus lagi dah. Lagi hidup dah. Apabila seorang insan ditimpa sakit, maka tuntutan supaya mengingati mati adalah lebih kuat. Begitu juga dengan persediaan untuk mati. Ia lebih perlu dan sangat penting ketika itu. Patutnya orang sakit ni, kau kuatlah ingat dia kematinya. Ini sebalik dah. Atau pergi pak orang sakit hospital contoh. Kau ingat kau tak ingat dia mati? Lagi tak ingat. Nak tahu try esok lagi. Bawa pen foto kat kertas lah. Tak daripada katil nombor 1 siapa tujuh kat ujung tu buat. Berapa orang semaya di hospital? Tu nak tahu tak ingat mati. Padahal duduk situ dengan wayarnya, dengan segala jenis mak nikah dah apa ni. Alat-alat. Tapi mayat tak. Ini yang ni satu benda yang mendukung ceritakan kita maknanya. Patutnya orang duduk situ tak ingat orang dah tu. Mesti tanya nak makan je. Tak cakap makan dah tak kena zikir ni. Tidak lama makan jelek mata. Mana mesti tak mari-mari lagi ni. Berat. Mana sabar kita ni. Kau sakit, masih pula kita ni. Tak apa nak ingat surat. Baik. Apalah peringatannya. Untuk orang hidupnya berapa dia? Dia kena ingat kepada mati. Jadi tindakan terhadap seorang Muslim ketika nazar. Jadi bila orang ni kita pergi, dia tak orang panjang untuk orang hidup. Dia masuk pada tajuk dia lalu, yang pertamanya, bila kita jumpa dengan orang nak mati, lagu mana nak buat. Mula-mula start, bagaimana menghadapi saat kematian. Orang ni nazar. Bahasa Melayu kata nazar. Bahasa Arab ditulis ihtidar. Ihtidar ni apa dia benda? Maksud nazar, al-ihtidar. Ialah tanda-tanda mati yang zahir ke atas orang sakit. Dan roh mula dicabut daripada jasad. Bila ihtidar maknanya orang yang sudah dihadiri oleh malaikat yang ditugaskan untuk cabut nyawa. Nyawa dia cabut. Cabut nyawa ni berat. Bukan benda main-main. Sakit dipanggil sakaratul maut. Kerana waktu malaikat nak cabut nyawa ni dia duduk dalam tubuh kita ni. Diibarat seperti ambil besi yang cekok besi. Bukan besi tak. Besi yang ada gigi. Besi. Tarik dalam guni bulu yang basah. Tarik. Macam mana nak keluar? Itulah yang malaikat tarik nyawa nak keluar daripada tubuh jasad orang. Pada tu dia panggil sakaratul maut. Nabi sendiri doa dengan Allah Ta'ala minta jauh daripada, minta perlindungan daripada sakaratul maut. Jadi setiap orang akan menghadapi kematian. Bila kita nak mati, malaikat tu mari, itu dipanggil ihtidar. Mana orang telah dihadiri oleh malaikat yang bertugas nak cabut nyawa. Jadi bila sampai di tahap seorang sudah nazak, apa dia yang perlu dibuat oleh orang yang mati. Yang pertama, apabila seorang pesakit telah sampai ke tahap nazak. Apa tahap nak mati benar ni? Nampaklah cara-cara dia tu. Maka sunat bagi ahli keluarganya membaringkannya di atas lambung kanan. Ini sunat. Kita tidur dia tak menyinggir. Tidur di atas busuk kanan. Tidur dia. Dengan mukanya menghadap kiblat. Ini kalau orang nak mati biasa. Kalau orang sakit boleh tidur. Kalau boleh. Sekiranya susah untuk berbuat demikian. Nak letak dia menyinggir atas busuk kanan ni payah.
maka dibaringkannya dengan terlentang dan mukanya diangkat sedikit menghadap ke arah kiblat. Jadi kaki dia lah duduk gini, dia muka tu ada arah kiblat, angkat sikit kepala dia. Ni cara-cara ni kena ingat. Pasal setiap hari, setiap masa kita akan menghadapi orang yang nak mati. Kalau tak sampai gila kita pun. Begitu juga dengan kedua-dua tapak kakinya sunat diarahkan ke arah kiblat. Mana kalau kita letak dia nyenggih, muka dia ngadap kiblat, tubuh dia tak lah. Tapi kalau dia tak boleh nak senggih, kita nak tidur dia meletak, maka kaki dan muka kaki dia duduk kiblat, jadi muka dia ada ke arah kiblat. Ini cara yang pertama ni. Mana nampak orang ni agak tanda-tanda dia tu ada nampak berubah dah. Nak istidhar, boleh nampak dah setiap orang ni. Yang kata itu belok dekat sisi apa-apa tanda yang boleh kita kena, maka esok orang ni kedudukan dia nya stop lagi. Kalau boleh ke orang sakit kita terhadap lagi tu selalu lah suami. Ada mengikut arah kiblat selalu. Ni dia nak semaya pun mudah. Nak semaya pun. Pasal itulah kalau kadang kita di hospital timbul persoalan orang tanya macam mana ustaz, kiblat ada kena kita lagi ni. Kalau betul dia nak semaya, kita boleh berunding dengan misi. Royak kata orang ni nak semaya ni. Tukar kursi dia. Dia ada dua hadap ke arah gini. Minta kursi dia yang arah ke arah kiblat. Dia orang yang Masya Allah tak ada masalah misi. Alhamdulillah berapa banyak kita sudah masuk hospital. Di ceramah di hospital universiti, hospital besar, hospital. Kita dah bagi kursus tentang bagaimana orang-orang di hospital ni boleh membantu orang sakit. Jadi dia orang ni dapat kerja sama. Cuma kita nak tahu semaya, cuma tak ada. Orang sakit tu, dengan Tuhan, tak mesti. Mentang sakit boleh lesen ustaz, tak payah semaya. Yang kedua, sunat diajarkan kepadanya kalimah syahadah, iaitu kalimah La ilaha illallah. Kita baca La ilaha illallah. Sunat diajarkan kepadanya kalimah La ilaha illallah dengan cara lembut, bukan dengan memaksa, mendesak jangan. Jangan pergi kata La ilaha illallah. Nah. Orang sekarang ni sedang berada dalam keadaan nazar. Dia tengah berperang dengan menahan kesakitan. Roh dia nak tubik, masa tu kita tak boleh paksa dia. Kita boleh pergi dekat dia, kita kata, jangan suruh dia kata. Jangan dia kata. Aku nak ajar abang mojak ni. Tak. Kita pergi kata dekat dia. La ilaha illallah. Biar dia dengar kita kata tu, dia ikut. Tengok dia gerak dah mulut dia. Kalau gerak dah, nampak dah. Lidah dia nampak mulut dia gerak. Dia ikut kita kata la ilaha illallah. Cukup sekali. Nyak tu. Ia dilakukan dengan diulang-ulang kalimat tersebut tanpa menyuruhnya supaya melafazkannya. Jangan suruh dia kata, kita kata. La ilaha illallah. Nampak mulut dia gerak dah, kita berhenti sekejap. Nyak sekejap, kata pula. Ataupun dia kata, dia kecek dah. Dia bercakap kata, nak air. Kita beri air. Lepas beri air tu, pulai balik. La ilaha illallah. Pasal kita nak ambil hadis Nabi kata, Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapan dia la ilaha illallah, orang ini masuk syurga. Mahma kana minal amal. Ikut tarah amal dia ni. Mungkin orang ini kena masuk syurga, tapi kena bersih dulu. Wal iyad billah, kena masuk penjara dulu, masuk jail dulu, masuk neraka dulu. Tapi nak suruh orang ini tidak kekal dalam neraka apabila dia ada kalimah la ilaha illallah. Ajarkan apa ni, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi dia kena kata laqinu, ajarkanlah orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Nabi kita ajar lagi. Kalau kita tengok orang ni nazak dah, lah cara nak pakai minumnya. Bukan masa dia dah. Kita pergi dekat dia tu, kecek benda baik. Yang pertama sekali bagi harapan kepada dia, kita kata la ilaha illallah. Kalau nampak dia tu boleh kecek lagi, pada dua lagi, kita bagi harapan kepada dia, insyaAllah. Kalau kita duduk semaya selama kini, kalau kita duduk mengagungkan Allah selama kini, kalau tauhid kita selama kini, insyaAllah ni boleh menyelamatkan kita. Yang ni kita bagi satu harapan kepada dia, supaya dia ni
yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang di saat ni tak perlu kita pergi royak lagi. Demo ni ingat molek berakor depan ni. Ini buat apa lagi? Bukan masa dia dah nak buat amal kebajikan, tak boleh dah. Semuanya dia mesti duduk di arah zan, yakin dia ada. Yang ketiga, sunat dibacakan surah Yasin di sisinya. Sunat dibacakan surah Yasin di sisi orangnya kerana riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Maksudnya bacakanlah kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan surah Yasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibn Hibban. Wa sahhahu, Ibn Hibban telah mensahihkan hadis. Mana kita tidak pertikailah kalau ada lagi ulama lain mengatakan hadis lemah dan sebagainya. Yang pentingnya ada lafaz ini telah disahih oleh Ibn Hibban. Di antara mutaqaddimin yang mengatakan hadis ini sahih, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacakanlah kepada orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan surah Yasin. Orang yang nak mati ni. Orang yang hampir mati. Bukan kata lepas mati. Yang keempat. Disunatkan kepada pesakit yang merasai tanda-tanda dan kesakitan maut supaya bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang dalam keadaan ni, dia tak sangka baik pada Allah. Allah Ta'ala ni maha kaya, Allah Ta'ala maha rahmat, rahmatnya sangat luas. Walaupun dosa kita banyak, tapi rahmatnya sangat luas, insya-Allah Tuhan akan ampun. Jadi letak situ. Jangan rumah aku dosa banyak tok, Tuhan tak tahu nak lepas neraka mana, dosa dekat je celupang mulut. Bila dah di saat ini, bukan zaman celupang mulut, zaman ini zaman kita letak mengharap yang tinggi, kita sepenuh harapan kita kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang pergi pun jangan duduk ingat demo, tabat demo banyak jahat dulu ni. Bukan masa dia dah. Dia masa ni masa letak harapan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencampakkan semua bentuk dosa dan maksiat di belakangnya, melupakannya sambil menggambarkan bahawa dia sedang menghadap Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Pengampun yang akan mengampunkan segala dosa. Ya, gitulah. Dia disunatkan berbuat demikian selama mana iman dan tauhidnya kepada Allah masih dipelihara. Mana orang ini tidak kecek ngarut lagi lah. Tak kata jahat kepada Islam, tak kata uduh kepada Quran, mana orang ini masih ada iman. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala dalam hadis kursi Allah Taala kata, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku berada di sisi sangkaan hamba-Ku terhadap. Jadi Allah Ta'ala ikut sangkaan hamba dia. Hamba dia sangka baik pada waktu itu, maka insya-Allah Ta'ala Tuhan akan bagi apa yang kita harapkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu langkah pertama. Bila kita nak tengok orang nak mati, ada dia ke arah dusta, dia ke arah kiblat, ajak dia la ilaha illallah. Kemudian kita tak bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tindakan yang seterusnya setelah dia mati. Bila naik mati seorang itu, apa kita nak buat? Apabila tindakan selepas kematian seorang Muslim. Apabila seorang itu mati dan rohnya telah keluar, maka sunat melakukan beberapa perkara berikut. Jangan mudah, panik lah. Bila kita tengok orang ini mati dah, maka langkah yang seterusnya ini kita kena buat. Kena kursus belakang ni. Sebab kita akan menghadapi suasana begini. Yang pertama, memejamkan kedua-dua matanya. Sebab orang mati dia selek mata. Dan mengikat kedua rahangnya dengan kain supaya mulutnya tidak terbuka. Ini kerana ketika Nabi SAW masuk menemui Abu Salamah. Seorang sahabat nama dia Abu Salamah. Dia berada dalam keadaan matanya terbuka, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menutupnya. Hadis ini riwayat Muslim. Cerita mata terbuka ni orang mati ni pasal apa? Dalam hadis ni panjang lagi cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apabila roh ni keluar daripada tubuh seorang itu, tabi'ahul basar. Bila roh ni keluar daripada jasad kita, maka mata tu tengok roh dia naik. Mata tu mandar. Tidak istilah orang kita ni mandar. Mandar pada roh dia. Pasal tu dia selek mata.
Biasa kalau orang sakit ulang dia telit sekali tu dia tengok orang. Ada tak? Mana dia tengok roh dia telah dicabut dibawa naik oleh malaikat. Malaikat orang mari ni, malaikat orang cabut roh tu satu cerita. Kemudian malaikat yang nak sambut roh ni. Malaikat yang nak sambut roh ni ada dua jenis malaikat. Sekiranya orang ni orang baik dan kita harap kita ni termasuk di kalangan orang ni lah. Malaikat yang mari itu bawa kain kafan daripada syurga. Harum dengan kasturinya, dengan gapanya. Pasal itulah, bila orang ni mati baik, dia pandai kepada roh dia disambut begitu baik oleh malaikat, dia akan senyum. Banyak kita tengok, orang-orang yang baik-baik, orang yang saleh, bila dia mati, tidak senyum muka dia. Senyum. Mukanya senyum. Pasal roh dia tu telah disambut oleh malaikat yang dibawa cetak di atas kain kafan dia tu daripada kain daripada syurga yang bauannya bau kasturi itu harum. Tapi wal'iyazubillah, kalau orang ini tidak baik, maka kain dibawa tu ambil daripada neraka busuk. Kain yang busuk, roh dia letak di atas tempat itu. Inilah yang kita takut, na'udzubillah, daripada kita disambut oleh golongan yang kedua. Jadi bagaimana ni? Jadi roh ni bila dia naik, keluar daripada tubuh, tabi'ahul basar, mata kita memandai tengok. Pasal itulah bila kita tengok orang ni memandai, mana orang ni telah, roh dia telah tidak ada. Jadi langkah pertama kita nak buat apa dia? Tutup mata dia. Kosok mata dia tutup. Kalau mulut dia nganga, kena ikat dagu dia biar rapat. Itu satu, yang pertama. Langkah yang keduanya, melembutkan tulang-tulang sendi. Mana tulang dia ni, waktu mula-mula mati, dia masih lagi boleh lagi juga. Jadi kita lembutkan tulang sendi dia. Dan dikembalikan setiap sendi ke tempatnya. Mana kalau tangan duduk gini, akar tangan letak di sebab dada. Maka dia semaya. Ini dilakukan dengan melembutkan lengan bawahnya. Kemudian dilakukan perkara yang sama kepada lengan atasnya. Mana ambil bawah mana? Kiri. Ambil lengan kanan pula letak atas kiri. Atas tangan kiri. Mana buat satu-satu. Begitu juga diperlakukan kepada kaki dan anggota lainnya. Karena waktu mayat ni belum sejuk lagi ni, dia baru mati panas, kita boleh tiup lagi anggota dia. Pasal tu lah kalau orang lambat tengok mayat ni jumpa, saya nak betul lah. Saya nak betul lah. Suasana tu kena ada. Jadi bukan semua orang kadang-kadang dia mati seorang dia. Ramai orang baik. Kita tengok nampak seksa lah sikit. Mayat tak nak melipat. Tapi ada tanda dia. Ada orang tua dia ceritakan. Anak dia panggil tak jawab. Panggil tak jawab. Bila tolak pintu, nampak mak dia duduk sujud. Tengah duduk sujud. Dia akak mati. Lama dah rupanya mati. Nak betul tak boleh. Jadi orang ni makcik ni, Tuhan lah bagi pahala kepada dia yang banyak. Mati dalam keadaan sujud. Tak dalam kubur pun nak betul tak boleh dekat. Tak dalam keadaan dia tu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih ada itu yang pun. Yang ketiga, meletakkan sesuatu yang berat ke atas perutnya supaya tidak kembung. Jadi kita letak benda di atas perut, dia tidak kembung perut. Yang akan memburukkan dan menghodohkan pandangan. Juga disunatkan supaya seluruh tubuhnya ditutup dengan kain yang nipis. Tutup kain nipis. Jadi, kisau bin khafif. Kainnya nipis, jangan buat kain tepat. Yang keempat, sunat ditanggalkan semua pakaiannya kecuali kain nipis yang menutup seluruh tubuhnya. Dan dia diletakkan di atas katil atau umpamanya yang lebih tinggi daripada lantai serta dihadapkannya ke arah kiblat sebagaimana yang dilakukan ketika dia didatangi maut. Ini adalah dilakukan oleh mahramnya yang paling baik dengannya. Maknanya buka pakaian dia, duduk baik-baik untuk senang kita nak mandi nanti. Maknanya kalau tidak buka lalu masa dia serak. Jadi dia lepas pada itu susah pula. Habislah. Tidakkan selepas daripada mati. Dia tak oyak kau.
bacaan yang sepatutnya kita baca bila kita melawat mayat. Ya. Jadi satu lagi, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu melawat Abu Salamah mati, Nabi kita buka mayat, tengok muka Abu Salamah, dan Nabi kita kusuk cari dia. Abu Salamah ni Nabi kita kusuk cari dia. Dalam riwayat orang lain pula nama dia Osman bin Maz'un. Juga Nabi kita kusuk cari. Maknanya kalau kita pergi ziarah mayat orang-orang yang saleh, orang yang baik-baik, jadi boleh kita kusuk cari dia. Atau keluarga kita terdekat, mak ayah kita, adik-adik kita, orang yang paling rapat dengan kita boleh kusuk cari dia. Kerana Nabi kujuk Abu Salamah. Siapa dia Abu Salamah mati ni? Selalu kita dengar cerita dalam musim peristiwa memperingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Salamah ni terpaksa hijrah seorang diri. Sehingga anak dia cabut tangan berbuk dengan orang. Sehingga isteri dan sebagainya. Bila dia mati, Nabi kita tengok Abu Salamah. Nabi kita tutup mata dia dan Nabi kita tutup dahi dia. Nabi kita doa, Allahumma fil li Abi Salamah. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada Abu Salamah. Gantikanlah dia pengganti yang baik. Jadi kita doa. Inilah di antara perkara yang cara kita buat. Bila kita pergi daerah sahabat-sahabat kita mati, kita tak kata gapo-gapo. Pergi kat bakal yang mati dah dia. Tak dobit daripada mulut kita ni doa kepada orang mati. Kerana bila orang ni mati, gapo dia perlu lagi? Bantuan daripada saudara-saudara, sahabat-sahabat dia. Itu yang paling perlu sekali. Kewajipan terhadap mayat. Jadi kita tukar pula, bila mayat ni seorang ni mati, orang ni mula-mula mati. Kita kena buat, tutup mata dia, betul anggota semua sekali, dan kita doa kepada dia kebaikan dulu. Allahumma fil li Abi Salamah. Kita sebut nama, ya Allah ampunkanlah sahabat aku ni. Ampunkanlah ayah aku mati ni. Kewajipan terhadap mayat disunatkan supaya segera menguruskannya. Bila mati, segera uruskan mayat. Jangan tu tangguh lagi. Tengok orang ni mati pagi ni, nak tanya pagi esok. Asal? Tunggu anak balik. Waktu sakit tak balik, ayah. Ayah duduk ingat-ingat, tak rasa gila. Bila mati, telefon, tunggu. Tu buat apa lagi? Ayah. Mati. Sakit, tak balik. Pasal tunggu. Lainlah kalau mati ni, bolehlah juga fikir ambil kira. Maknanya yang disunat supaya segera menguruskan, iaitu memandi, mengkapan, menyembahyang dan mengkebumikannya. Ini sunat segera kita buat. Kita kena buat segera. Ulama Islam telah berijma' bahawa menguruskan keempat perkara tersebut adalah fardu kifayah. Mandi, kafan, mayat, bumi. Kalau ini adalah perkara fardu kifayah, mana menjadi kewajipan kepada masyarakat menyelesaikan masalah orang. Kalau tahu orang lain tak apa, tapi orang ini wajib nak buat. Yang berkait dengan semua orang Islam yang berada di balad, yakni di pekan tersebut. Mana kalau mati di kampung kita ni, seluruh kampung menjadi tanggungjawab dia, kena selesai uruskan orang ini. Jika tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang melakukan kewajipan tersebut, maka semuanya berdosa. Kalau tak ada orang cara berlaku mayat ni, busuk bangal sini, habis kampung dosa. Jadi perkara yang pertama yang kita kena buat, memandikan mayat. Perkara pertama yang dilakukan ialah mandi. Terdapat dua cara untuk memandikan mayat. Dua cara untuk mandi mayat. Dia panggil kursus mandi mayat ni. Cara pertama, iaitu cara paling minimum, paling ringkas, yang memberi makna mencapai maksud mandi dan terlepas daripada dosa. Jadi cara pertama ni sekurang-kurangnya kita kena buat. Caranya ialah dihilangkan semua najis yang mungkin ada pada tubuhnya
Kemudian dirasakan air ke seluruh badannya. Paling kurangnya, hak najis-najis ada tubuh dia tu. Rata air tubuh dia, sudah. Selesai. Oh ni kalau orang mati ramah. Kalau keadaan terdesak, kena buat lagu ni. Kalau nak mandi sebuah cara yang kedua, sempurna. Sejak orang. Kalau orang mati beratus orang. Berpuluh orang mati tu kan mandi ni bukannya pandai berlakon. Mandi padahal mandi banyak lah sebenarnya kali. Dia tak gerak, dia tak balik dah. Mandi anak kita nyelopak kadang-kadang tu dah. Allah, puas mereka tak nak boleh sudah mandi. Tapi dia pasal apa? Dia kapur ni. Mati sini, dia empok. Tukar-tukar mandi, mari jauh-jauh. Siapa? Pasal apa jadi payah? Sebab mayat-mayat juga. Mayat-mayat yang paling mudah sekali. Apa payah? Mayat-mayat. Mudah sekali mayat-mayat. Tapi dia lah di antara orang ya. Di antara mayatnya orang ramai orang tak mesti. Dia mesti pak orang mati. Mayat gua apa tu? 940. Ambo ada janji dengan orang. Dia tak janji itu lagi tak mesti mayat-mayat itu mas. Kalau dia tunggu situ kita cuek. Mayat-mayat orang mayat. Allah luar tak tali lah. Piuh tak ada lah. Cari alasan. Oh sini alasan. Tapi mayat-mayat itu. Masalah kita. Mana cara yang pertama, buang najis, kotoran, gata air, kapal dia. Kapal tak ada gapo, ambil kain cetung kan. Allahu Akbar. Baca berdoa. Takbir yang kedua baca salawat, takbir tiga Allahumma fil lahu, takbir empat assalamualaikum. Orang fikir kita tanya sesat. Berapa dia boleh sesat masalah? Aku boleh lama sikit, kali ingat sikit 5 minit ya. Lo ni boleh belak, nak boleh pakai wayang dulu. Jalan nak oyaknya bariannya boleh. Oh express tu boleh. Cara yang kedua yang sempurna, apa dia? Iaitu cara yang sempurna dan mengikut sunnah. Yang kita nak buatnya. Kalau tani itu sekurang-kurang. Mana kalau berlaku emergency, ada siapa nak buat, kita pakai buat lah buat kita. Apa itu sesuatu. Nyari tu email ada. Nyari tu bila tu email tak. Orang yang memandikannya adalah melakukan perkara berikut. Kita buat perkara yang sempurna ni, lakukan cara dia. Yang pertama, mayat diletakkan di tempat yang kosong dan tinggi, seperti papan atau seumpamanya, dan auratnya ditutup dengan baju atau seumpamanya. Mana tutup dulu. Duduk atas mayat. Letak dia tempat tinggi, mudah nak kata air. Yang kedua, orang yang memandikannya adalah mendudukkannya di tempat mandi dalam keadaan condong ke belakang. Orang yang memandikannya hendaklah mendudukkannya. Ini apa tu? Mayat itu di atas tempat mandi dalam keadaan condong ke belakang. Kepalanya disandar ke tangan kanannya, manakala tangan kirinya menekan perut mayat dengan kuat supaya keluar najis yang mungkin ada dalam perutnya. Mana akak riba sikit, dia naik pasal putus nak suruh keluar najis-najis yang ada lagi dalam perut dia tu. Dia ni makan tak usi ni dah. Tak usi nak buat. Aku depan. Kemudian dia memakai sarung tangan. Jadi tukang mandinya pakai sarung tangan. Banyak sarung tangan ketok dah ni. Macam doktor peta atau apa tu. Pakar tu. Dan membasuh kedua-dua kemaluannya. Jadi jamuh dengan sarung tangan kita lah. Untuk nak jamuh spot-spot yang sensitif, yang ada najis umpamanya. Kemudian mulut. Dan kedua-dua lubang hidungnya dibersihkan dengan berhati-hati. Basuh mulut dia, basuh hidung dia. Supaya air meratainya. Kemudian diambil wuduk untuknya. Sebagaimana orang hidup berwuduk. Sudah ambil wuduk dia pula. Basuh muka dan kaki. Yang ketiga, kepala dan mukanya dibasuh dengan sabun. Atau seumpamanya, sesuatu yang membersihkan. Rambutnya disikat. Jika dia mempunyai rambut. Mana kalau orang ini ada rambut, lepas kita basuh dengan sabun ni, sikat rambut dia pula. Sekiranya ada yang tercabut, ada rambut cabut, maka hendaklah dikembalikan untuk dikebumikan bersama-samanya. Rambut dia ambil tok sekali dia dalam kain kapal. Yang keempat,
Dibasuh dengan sempurna semua bahagian kanan. Bermula dengan anggota selepas mukanya. Jadi bahagian hadapannya. Dan bahagian kiri. Juga bermula dengan anggota selepas mukanya. Muka dia basuh dah tadi. Kita ambil uduk sejarah. Basuh tak tekok-tekok. Kemudian bahagian kanan bermula dengan bahagian tengkuknya. Bahagian belakang. Dan sebelah kiri juga bermula dengan anggota selepas tengkuknya. Dengan itu semua badannya telah diratai dengan air. Jadi somel dia ni. Dia jelas dia sini air payah dulu. Air payah dulu. Sebabnya macam kita nak mandi dulu. Mandi dulu ambil air payah dulu ke ambil air dia? Ambil air payah dulu. Ini adalah mandi yang pertama. Habis round pertama dulu tu. Disunatkan supaya mandi seumpama itu diulangi sehingga cukup 3 kali. Pada mandi yang terakhir yang ketiga, hendaklah dicampurkan sedikit dengan air kapur. Sekiranya mayat tidak berada dalam keadaan ihram. Mana kalau mayat ni tidak mati dalam ihram, kita kena campur dengan air kapur pula. Kapur baru. Dalilnya ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Dia kita terlebih tulis di atas. Al-Ansariyah tu S 2 kali tu buat tu. S dia sekali. Al-Ansariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami dalam keadaan kami sedang memandikan mayat anak perempuan baginda. Jadi Ummu Atiyah ni tengah mandi mayat anak Nabi. Nabi kita masuk tengok. Lalu baginda bersabda, mandikanlah dia sebanyak 3 kali. Nabi kata, yaghsilnaha salatan. Mandi 3 kali. Kalau tak pandai juga, atau 5 kali. Atau lebih. Mana kalau lebih tu kena 7. 9 kali. Atau lebih daripada itu, jika kamu melihat ia perlu dilakukan sebanyak itu. Mana kalau tak cuci lagi, kena mandi lagi. Dengan air dan air bidara, dan jadikan yang mandi yang terakhir itu dengan air bercampur kapur atau sedikit daripada kapur. Kita mandi dengan daun berdaga. Sini ada daun berdaga. Mandi daun berdaga. Sidrin. Bima'in wa sidrin. Mandi daun berdaga. Yang terakhir sekali campur dengan kapur. Dan mulakan bahagian dengan bahagian kanannya dan tempat-tempat wuduk daripadanya. Jadi Nabi kita ajar supaya buat yang terakhir kali dengan kapur, yang tengah-tengah dengan daun bidara. Sekiranya mayat tersebut berada dalam keadaan berihram. Kalau mayat ni mati, ihram. Pakai ihram mati. Waliyahzubillah. Jadi minta selamat lah orang yang takut. Mana kalau mati dalam keadaan itu lagu mana? Tak baguslah dia je. Jadi hukum dia seperti orang berihram juga. Tak boleh main, tak boleh letak minyak air, tak boleh letak kapur. Sekiranya mayat tersebut berada dalam keadaan berihram, maka dia dimandikan seperti orang lain tanpa dicampur dengan kapur. Atau lain-lain bahan yang mempunyai bau yang wangi. Tak boleh. Pasal dia ihram. Orang ihram ni tak boleh wangi. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang lelaki dalam keadaan berihram telah dicampak oleh untanya ke bawah. Orang ini jatuh daripada unta, terjatuh mati. Lalu tengkuknya dipijak, lelaki tersebut pun mati. Kena pijak ke unta. Ketika itu kami berada bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, mandikan dia dengan air bidara dan kafankannya dengan 2 pakaian kain. Jangan sentuhkannya, jangan meletakkan kepadanya dengan wangi-wangian, dan jangan kamu menutup kepalanya. Kepala tak boleh tutup. Masa dia ihram. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan rambutnya melekat antara satu sama lain. Dia panggil yub'ats yaumal qiyamati mulabbida.
Mulabbidah satu riwayat. Dalam riwayat yang lain, mulabbiyah. Dia bangun nanti dalam keadaan bertalbiyah. Jadi orang ni, bila bangun hari kiamat nanti, duk labbaik Allah lagi sambil Mekah. Itu kelebihan orang mati dalam keadaan berihram. Jadi alhamdulillah lah kita ni pengalaman jumpa orang mati dalam ihram ni. Kok 16 orang rakyat Malaysia mati ni. Mati sebenarnya dia nak pergi Mekah. Aksiden pak dia jatuh dalam kaum. Mati belakang. Tanya Allah. Jadi kita pergi cari dalam peti. Mayat ni sore-sore orang tu tengok. Tengok pasport dia, tengok muka. Pasalnya dia boleh puasa. Mati oleh Ramadan. Penggali kubur dosa. Dia nak kali 5 orang sehari. Orang ni 16 orang. Mana kita kena proses 3 hari. Baru habis. Jadi dalam keadaan dia ni berihram. Semua pakai ihram. Jumat Yaumul Qiyamah mulabbiyah. Dalam keadaan berihram. Jadi itu hadis riwayat Bukhari. Mayat lelaki wajib dimandi oleh orang lelaki dan mayat perempuan wajib dimandi oleh orang perempuan sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang lain. Mana kalau orang mati, bukan mandi dia, jasa orang lelaki, perempuan. Itu asasnya. Kalau suami nak mandi isteri boleh. Mana? Walau bagaimanapun, suami dibolehkan memandikan istrinya dan sebaliknya. Isteri nak mandi suami dia lah. Apa dia? Tapi ada setengah mazhab yang tak boleh lah. Bila mati itu habis dah hubungnya dia dua tu. Tapi yang sahihnya masih lagi boleh. Dan sebaliknya, sekiranya tidak terdapat orang yang akan memandikan mayat perempuan, kecuali lelaki ajnabi atau sebaliknya, maka gugur kewajipan memandikannya dan digantikan dengan tayamum. Maknanya orang perempuan ini tercampur dalam tempat, jatuh mana-mana. Sini tak ada orang tidak boleh mandi mayat. Tak ada orang namanya. Ada laki-laki semua. Maka tak payah mandi dah orang ni, ditukar kepada tayamum. Jadi mana boleh orang laki-laki ajnabi disentuh orang yang tidak halal, tidak mahram dia. Ketahuilah, tujuan dimandi mayat disyariatkan ialah untuk memulia dan membersihkannya. Oleh itu mandi diwajibkan kepada setiap orang Islam yang mati kecuali mereka yang syahid di medan jihad sebagaimana yang akan anda ketahui. Jadi semua orang kena mandi maka kecuali orang yang mati syahid di medan jihad. Orang mati syahid berperang fisabilillah, maka orang ni tak payah mandi. Maka ambil mayat dia, jenazah dia tu dengan kain darah dia tu pupuh lagu tu tak tanya. Pasal dia bangkit hari kiamat nanti dengan luka dia, dengan darah dia tu tunjuk pada orang ni lah orang mati syahid kelebihan ni. Darah dia tu warna darah, tapi baunya sudah bau kasturi. Warnanya warna darah, baunya bau kasturi. Jadi panjang lagi perbahasan kita ni. Perkara wajib yang kedua mengkafankan mayat. Yang ketiga sembahyang. Yang keempat mengembumikan mayat. Jadi perbahasannya panjang. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung bila sampai masa dalam perbahasan kita yang kedua. InsyaAllah ta'ala.